Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Muhammad Nur Haizan bin Suhairin Zamani dengan nombor metrik 17199390 akan membentangkan dua pembentangan iaitu Senoi dan Negrito, dan pembentangan kedua ialah asas pemakaian Undang-Undang Inggeris di Malaysia. Baiklah, untuk makluman semua, di Malaysia terdapat 3 suku kaum yang terbesar iaitu Senoi, Negrito dan Melayu asli. Ketiga-tiga kaum ini telah mendiami Kepulauan Melayu sejak berkurun-kurun abad yang terdahulu. Baiklah, saya akan teruskan dengan slide yang pertama. Negrito. Ciri-ciri Negrito berbeza dengan ciri-ciri Senoi. Negrito merupakan suku kaum yang tidak teratur kehidupannya. Mereka hidup secara berpuak-puak dan berpindah randah atau dikenali sebagai nomad. Ketua mereka dipilih dari kalangan orang yang paling tua dan berpengetahuan dalam ilmu perbuatan. Seterusnya, Negrito juga, dari segi perundangan, Negrito juga kebanyakan hukuman dilakukan dalam bentuk dendaan, bayaran. Seseorang yang tidak mampu membayar denda jika didapati bersalah, maka pesalah itu akan dimarahi habis-habisan oleh orang puaknya sendiri. Jika dia masih enggan membayar, dia akan disebat dan diikat di pokok sehingga bersetuju untuk membayar dendaan tersebut. Berlainan pula dengan Senoi. Senoi hidup lebih teratur dan dari Negrito. Kehidupan mereka diterajui oleh penghulu. Penghulu mempunyai kuasa penuh dalam semua hal sivil dan jenayah kecuali kesalahan berat seperti membunuh. Berikut akan saya terangkan apa yang dimaksudkan semua hal sivil dan jenayah kecuali kesalahan berat dan membunuh. Baiklah, kita teruskan dahulu. Kehidupan Senoi juga mempunyai kehidupan kontrak, membekalkan makanan dan balasan pembekalan makanan juga dilakukan. Sebagai contoh yang saya lampirkan di sini, pembekalan seperti sumpit dan damak akan mendapat balasan pembekalan selama 1 minggu bekal makanan. Dari sudut hak milik tanah adalah milik suku bangsa dan dikerjakan beramai-ramai. Hasil daripada kerjaan itu akan dinikmati bersama. Penghulu ini mempunyai kuasa dalam membahagikan tanah. Waris pula akan mendapat warisan daripada tanah itu jika ibu bapa mereka telah mati. Namun, jika si mati itu tidak mempunyai waris, maka tanah itu akan dibiarkan sahaja di bawah pengawasan penghulu. Jadi berikut saya akan terangkan tentang apakah dikatakan perbezaan antara Negrito dan Senoi. Baiklah, dari segi jumlah jumlah undang-undang, Senoi ini mempunyai undang-undang yang lebih sikit jumlah dia berbanding dengan Negrito, dan perundangan Senoi juga adalah lebih teratur berbanding Negrito. Contoh bentuk-bentuk hukuman yang dilakukan oleh Senoi ialah bunuh, usir, keluar daripada puak, manakala Negrito adalah denda. Kerana kebanyakan perundangan yang dijalankan oleh Negrito adalah dalam bentuk dendaan. Sebagai contoh saya berikan, bagi kaum Negrito ialah menipu orang. Kesalahan mereka adalah menipu orang dan hukuman mereka adalah membayar dendaan sahaja. Manakala bagi Senoi, contoh yang saya berikan ialah kesalahan mencuri, maka hukuman yang dikenakan ialah usir keluar dari puak. Dan dalam suku kaum Negrito tidak mempunyai jemaah pengadil, manakala Senoi pula mempunyai jemaah pengadil bagi kesalahan berat seperti membunuh, seperti yang telah saya katakan sebentar tadi. Jadi, jemaah pengadil ini terdiri daripada penghulu dan orang-orang tua sebagai pembantu bagi mengendalikan kes-kes yang berat. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya yang kedua, iaitu asas pemakaian Undang-Undang Inggeris di Malaysia. Untuk makluman semua, seperti mana yang telah kita tahu, kita telah melalui 3 fasa penjajahan yang terpenting, iaitu Portugis, Belanda
dan juga Inggeris. Baiklah, saya akan terangkan undang-undang Inggeris kerana sebagaimana yang telah kita tahu, kita telah menuntut kemerdekaan daripada British. Maka dari situ jugalah undang-undang Inggeris dipakai. Sedikit sebanyak tentang zaman pemerintahan Inggeris. Inggeris telah memerintah kita dan membahagikan negeri-negeri di Malaysia di Tanah Melayu sebanyak 4 kategori. Yang pertama, negeri-negeri serat yang terdiri daripada Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Yang kedua ialah negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang ketiga, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang keempat, Sabah dan Sarawak. Baiklah, saya akan menceritakan ringkasan daripada sejarah yang telah berlaku, perundangan sejarah yang telah berlaku. Yang pertama, tentang negeri-negeri selat. Pada awalnya, Francis Drake telah datang ke Pulau Pinang dan catatan beliau menyatakan bahawa beliau telah datang ke Pulau Pinang dan melihat kawasan itu tidak mempunyai penduduk, tidak mempunyai pertempatan dan tidak mempunyai institusi pentadbiran, melainkan nelayan-nelayan yang datang untuk menangkap ikan sahaja. Maka daripada catatan itu, daripada pandangan beliau itu, beliau berasa bertanggungjawab untuk mewujudkan institusi pentadbiran. Daripada institusi pentadbiran itulah wujudnya perundangan Inggeris di Tanah Melayu itu. Secara asasnya, terdapat 3 piagam yang terbina daripada negeri-negeri selat. Yang pertama, piagam pertama telah dilakukan pada tahun 1807 melalui Mahkamah Keadilan Pulau Pinang. Raja mempunyai kompeten untuk memperkenalkan undang-undang Inggeris. Yang kedua, piagam kedua telah dilakukan pada tahun 1826. Piagam kedua ini dilakukan bertujuan untuk melanjutkan bidang kuasa mahkamah ke Singapura dan Melaka. Yang piagam yang ketiga pula dilakukan pada tahun 1855. Tujuan piagam ketiga ini dilakukan adalah untuk mengatur mahkamah sedia ada apabila negeri-negeri selat telah dikuasai oleh orang Inggeris. Pertama, mereka telah menguasai Pulau Pinang. Seterusnya telah menguasai Melaka dan juga Singapura. Maka daripada 3 negeri itu, mereka telah membina 3 jenis piagam dan terbaru ialah piagam ketiga pada tahun 1855. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, pada awalnya mereka telah mengamalkan adat pepatih dan juga adat temenggung. Adat pepatih ini dijalankan di kawasan Negeri Sembilan, manakala adat temenggung pula dijalankan selain daripada kawasan Negeri Sembilan seperti Perak, Selangor. Dan kehadiran adat pepatih ini telah bercelaru apabila datangnya enakmen pemegang tanah adat 1909, apabila mereka telah memperkenalkan tanah adat dan juga tanah bukan adat. Situ telah wujudnya satu kekeliruan di antara penduduk, di antara pihak yang bertikai apabila mereka telah merujuk pegawai daerah dan juga merujuk hakim, tetapi dua-dua keputusan itu memberi keputusan yang saling bertentangan. Maka mereka telah berasa confused, berasa tidak tahu mana satu yang hendak mereka ikut. Maka disebabkan itu, melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Sultan dan juga pihak British, maka mereka telah bersetuju untuk melantik seorang residen Inggeris yang akan mencampur tangan dalam semua hal kecuali hal ehwal agama dan juga hal ehwal adat Melayu. Maka daripada situ perundangan Inggeris dimasukkan sedikit demi sedikit. Seterusnya, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Mereka ini tidak menerima residen Inggeris, tetapi bagaimana pula mereka telah dimasukkan undang-undang Inggeris? Baiklah, penjelasannya sebegini.
negeri-negeri tidak bersekutu di bawah lindungan English. Maka disebabkan itu, undang-undang berlandaskan Inggeris dan mereka juga telah melantik hakim yang dilatih daripada England. Disebabkan itu jugalah undang-undang Inggeris telah dimasukkan sedikit demi sedikit secara tidak formal. Negeri tersebut telah mengamalkan perundangan Inggeris. Seterusnya, Sarawak dan Sabah. Baiklah, saya akan cerita dahulu tentang Sarawak. Undang-undang di Sarawak dibuat melalui perintah yang dikeluarkan oleh Rajah. Mereka telah mematuhi Rajah, dan kebanyakan undang-undang bertulisnya berasaskan undang-undang yang berkuat kuasa di Singapura. Manakala undang-undang yang berkuat kuasa di Singapura secara tidak langsung berasal daripada India dan juga England. Dari situ jugalah perundangan Inggeris telah dimasukkan. Manakala bagi Sabah pula, Undang-Undang Anak Negeri telah dikodifikasikan dan dimulakan oleh Mr. Woolley, seorang bekas residen, melalui Bulletin Hal Ehwal Anak Negeri. Sehinggalah tahun 1938, Ordinan Undang-Undang Sivil di mana Sabah menerima Common Law Inggeris, Equity dan Statute sebagai pemakaian umum di Sabah. Maka secara keseluruhannya, seluruh negeri-negeri di Malaysia ini telah menerima pakai perundangan Inggeris. Seterusnya, saya akan cerita tentang Akta Undang-Undang Sivil 1956, yang mana akta ini berkaitan dengan perundangan Inggeris. Dua seksyen yang terlibat dalam perundangan Inggeris. Yang pertama, Seksyen 3 dan yang kedua, Seksyen 5. Baiklah, Seksyen 3 kurungan 1 menyatakan melainkan ada ubah suaian yang telah dibuat atau akan dibuat oleh undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di Malaysia, perkara Seksyen 3 1A di Malaysia Barat atau di mana-mana bahagian daripadanya memakai Common Law England dan kaedah-kaedah equity seperti yang ditadbir di England pada 7 April 1956. Di Sarawak, bagi B pula, di Sabah memakai Common Law England dan kaedah-kaedah equity bersama dengan statut-statut pemakaian am seperti yang ditadbir atau berjalan kuat kuasa di England pada 1 hari bulan Disember 1951. Dan C, di Sarawak menguatkuasakan Common Law England dan kaedah-kaedah equity bersama dengan statut-statut pemakaian am seperti yang ditadbir atau dikuatkuasa di England pada 12 hari bulan Disember 1949, tetapi tertakluk pada subseksyen 3/2. Seksyen 3/2 pula tertakluk pada peruntukan-peruntukan nyata dalam akta ini atau undang-undang bertulis yang lain yang berjalan kuat kuasanya di Malaysia atau mana-mana bahagian daripadanya. Jika terdapat pertentangan di antara Common Law dengan kaedah equity, maka kaedah-kaedah equity diutamakan. Seksyen 3/3 pula menyatakan tanpa menyentuh keluasan makna subseksyen B dan C dan biarpun subseksyen 1C. Baiklah, Seksyen 5 pula kurungan 1 menyatakan dalam semua soal dan isu yang timbul dan harus diputuskan di negeri-negeri Malaysia Barat berkenaan dengan undang-undang perkongsian, perbadanan, bank dan urusan bank, prinsipal dengan jalan udara, darat dan laut, insurans laut, kerugian laut, insurans api, nyawa dan berkenaan dengan undang-undang persaudaraan umumnya. Undang-undang yang akan ditadbir di England dalam perkara yang serupa itu pada tarikh undang-undang ini dikuatkuasakan. Seolah-olah soal atau isu telah timbul atau harus diputuskan di England, kecuali dalam mana-mana keadaan di mana peruntukan lain telah atau akan dibuat dalam mana-mana undang-undang bertulis. Seksyen 5/2 dalam semua soal atau isu yang timbul atau terpaksa diputus di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak berkenaan dengan undang-undang mengenai perkara-perkara yang tersebut dalam subseksyen terdahulu daripada ini.
Undang-undang yang akan ditadbirkan hendaklah sama seperti yang ditadbirkan England dalam perkara-perkara yang serupa pada masa yang sama, seolah-olah soal atau isu tersebut timbul atau harus diputuskan di England, kecuali peruntukan lain telah dibuat atau akan dibuat dalam undang-undang bertulis. Baiklah, kita juga sering tertanya, bagaimanakah had pemakaiannya dalam undang-undang Malaysia? Undang-undang Inggeris ini akan dipakai jika wujudnya dua syarat seperti ini. Yang pertama, apabila wujudnya kekosongan undang-undang tempatan di dalam suatu kes yang tertentu. Yang kedua, hanya undang-undang Inggeris yang sesuai dengan kegunaan tempatan sahaja akan dipakai undang-undang Inggeris. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.